Hari ini kita akan masuk chapter 4 iaitu Matrices and System of Linear Equation. Baik, yang pertama kita kena tengok dululah apa dia matrix ataupun matrices. Kita dah pernah belajar benda ni iaitu di sekolah menengah dulu. So, a matrix is a rectangular array of real numbers. So, dia mesti real numbers. Written within bracket. So, dia mesti bracket bukannya dalam bentuk macam ni. Okay, dia mesti dalam bentuk bracket macam ni. So, itu semua orang dah tahu. That are arranged in rows and columns. Each number in a matrix is called an entry. Okay, so kita panggil nombor yang dalam bracket tu sama ada entry ataupun element. A matrix which has m rows and n column is called m by n matrix, and we say that the order of matrix is m by n. Okay, so cara baca dia adalah m by n. Yang penting di sini yang kamu kena tahu adalah kita always sebut rows dulu baru column. Okay, sebut row dulu baru columns. So, row yang mana? Row yang melintang. Column yang mana? Column yang menegak tu. Okay. So, sekarang ni kita tengok types of matrices. So, yang pertama kita ada row matrix. Okay, row matrix adalah row yang 1 by n. Okay, row 1 by n matrix, one row. So, inilah. Okay, ini satu row. So, ini adalah matrix 1, 3, iaitu one row. Ini one row dengan 3 kolom. So, ini 3 kolom. Kolom ini 3 kolom dia. Kemudian kita ada column matrix iaitu m by 1. So, m by 1. Okay, ini kita panggil 2 by 1. Okay, kita ada 2 row, 1 kolom. Ingat, kita always sebut row dulu baru kolom. Ini pun sama. Kita panggil dia column matrix sebab dia ada 1 kolom sahaja. So, ini adalah sama juga 3 by 1. Column matrix. Kenapa dia panggil column matrix? Sebab ada 1 kolom sahaja. Kenapa dipanggil row matrix? Sebabnya dia ada 1 row sahaja. Kemudian kita ada square matrix. Square matrix dia ada the same row and column. So, untuk yang ini adalah 2 row dan 2 kolom. So, 2 by 2 matrix. Ini ada 3 row dan ada 3 kolom. So, itu adalah 3 by 3 matrices. So, dalam kita punya syllabus, kita hanya ada sampai 3 by 3 sahaja. Okey, kemudian zero matrix. Zero matrix adalah matrix yang mana dalam dia ada zero entry. Okey, zero entry. Tak ada apa-apa nilai yang lain. Kemudian diagonal matrix. Diagonal matrix adalah matrix di mana dia hanya ada entry dekat diagonal sahaja. Okey, so ini adalah diagonal matrix. Kalau macam ni, dia tak dipanggil diagonal matrix sebab dia adalah macam ni. Dia mesti dalam bentuk macam ni sahaja, diagonal matrix. Kemudian identity matrix. Okey, identity matrix ni adalah sebahagian daripada diagonal matrix. Bezanya hanyalah dia punya entry tu adalah 1 sahaja. Okey, kalau kita nampak dekat diagonal ni, dia adalah nombor 1 sahaja ataupun entry 1 sahaja. So, ini penting dalam kita punya syllabus nanti. Banyak kita akan gunakan identity matrix. So, ingatlah, dia adalah square matrix yang diagonal dan entry dia adalah 1 sahaja, iaitu nombor 1 lah. Okey, nombor 1. Dia mesti nombor 1. Kemudian triangular matrix. Okey, kita ada lower triangular matrix. Ini adalah lower triangular matrix yang mana di bahagian bawah diagonal ni ada nombor. So, ini kita panggil lower triangular matrix. Kemudian untuk upper triangular matrix, sama juga kita akan ada nombor dekat diagonal dia. Kemudian kita ada entry dekat bahagian atas diagonal. Okey, so senang nak ingat, ini adalah triangle di bawah diagonal. So, dia adalah lower triangular matrix. Ini adalah triangle di atas diagonal. So, dia adalah upper triangular matrix. Simple je. Okay, next kita akan pergi kepada operation of matrices. So, yang pertama adalah properties dulu kita akan tengok. Baik, katakan kamu ada 2 square matrix. So, katakan 2 by 2. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ini adalah matrix A, yang ini adalah matrix B. So, properties dia kita kena tahu, iaitu kalau A plus B
Okay, kalau A plus B dia adalah sama sahaja dengan B plus A. Ini tak ada masalah. Hasil tambah dia sama, tak kisahlah yang mana di kanan, yang mana di kiri. Okay, yang nombor 2. A plus B plus C. So, katakan kita tambah yang ini dulu, kemudian baru tambah dengan C. Dia sama sahaja kalau kita tambah B dan C dulu, baru tambah A. Okay, untuk plus minus, tak ada masalah. Sama je. Okay, kalau matriks A, dia tambah dengan yang negatif A, dia akan dapat jawapan dia sama dengan kosong. Sama jugalah kalau terbalik. Kalau negatif A tambah dengan A, dia akan jadi kosong. Okay, sebagai contoh saya bagi kat sini 1, 2, 3, 4. Tolak dengan diri dia sendiri 1, 2, 3, 4. So ini kita akan dapat 0, 0, 0, 0 macam tu. Okay, yang seterusnya, katakan alfa ni adalah constant. Nombor 1 kah, 2 kah, 15 kah, negatif 6 kah. Sama juga dengan B, dia adalah constant. So, kalau dua constant ni, kita tambah dulu nilai dia, kemudian baru darab dengan matriks A, dia adalah sama sahaja dengan kita darab dulu matriks A ni dengan alpha, darab dulu matriks A ni dengan beta, kemudian baru tambah. Sama sahaja jawapan dia. Yang seterusnya, kalau kita ada satu constant dan kita ada dua matriks, dan kita tambah dulu dua matriks tu, A plus B, kemudian baru darab dengan constant. Dia adalah sama sahaja kalau kita darab dulu constant tu dengan matriks A, darab dulu constant tu dengan matriks B, kemudian baru tambah. Jawapan dia tetap sama. Kemudian katakan kita ada dua constant, A dan B. So, kita darab dulu kita punya matriks A ni dengan constant B. Dah dapat jawapan, baru darab dengan constant A. Sama sahaja dengan kita darab dulu dua-dua constant ni, baru darab dengan matriks A. Yang seterusnya, yang ini yang paling penting. Okey. Matriks A di sebelah kiri, matriks B di sebelah kanan. Darab dua tu. Dia tak sama nilai dia dengan matriks B di sebelah kiri darab dengan matriks A di sebelah kanan. Okey. So dia tak sama. Ini kena hati-hati. Ini sangat penting. Okey, kena ingat. A, B, matriks A darab dengan matriks B tak sama jawapan dia dengan matriks B darab dengan matriks A. Apa beza dia? Kedudukan. Ini A di sebelah kiri, ini B di sebelah kanan. Ini B di sebelah kiri, ini A di sebelah kanan. So, tolong hati-hati. Okey, yang seterusnya. Katakan kita ada 3 matriks A, B, C. So, kita buat B darab dengan C dulu. Kemudian baru darab dengan A. Okey, sama sahaja dengan kita buat A darab dengan B. Kemudian baru darab dengan C. Baik, kalau kita tengok kat sini susunan dia sama. A dulu, B di tengah-tengah, C di sebelah kanan sekali. Kedudukan dia sama. Okey. Tapi kena ingat, A, B, C ini tak sama dengan B, C, A. Okey, ini tak sama. Tolong ingat. Sebab apa tak sama jawapan dia? Sebab susunan dia tak sama. Ini A di sebelah kiri sekali, ini A di sebelah kanan sekali. So, tak sama jawapan dia. So tolong hati-hati. Kemudian kita pergi kepada properti yang seterusnya, iaitu matriks B tambah dengan matriks C, kemudian baru darab dengan A. A itu berada di sebelah kiri sekali. Okey, dia adalah sama dengan A, matriks A darab dengan matriks B, kemudian matriks A darab dengan matriks C, kemudian baru tambah. Baik, kalau kamu perasan kat sini, A ni berada di sebelah kiri. So, ini pun dia berada di sebelah kiri. Ini pun berada di sebelah kiri. So, A dulu baru B. A dulu baru C. Sama dengan kedudukan kat sini. A di sebelah kiri sekali. Kemudian B, kemudian tambah C. Okay. So, katakan macam ni. Kamu buat A, B plus C. Okay, so kamu buat macam mana? Kamu buat B, A plus A, C. Yang ini, dia punya susunan dia lain. A berada di sebelah kanan. So, ini akan dapat jawapan yang lain daripada yang di sini. Ini tak ada masalah. AC tak ada masalah sebab A berada di sebelah kiri. Okay, C berada di sebelah kanan. Ini tak sama. So, equation ni akan jadi tak sama. Kalau saya buat macam ni, okay, katakan A plus B, kemudian darab dengan C. So, ini akan jadi sama dengan AC plus BC. Dia tak sama dengan CA plus BC. Okay, sebab apa? Ni kedudukan ni penting. Okay, kedudukan ni penting.
So tolong hati-hati. Itu adalah paling basic sekali dalam matrix.